Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini tafsir surah An-Nur, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada saf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Seniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini daripada subuh tadi, maraton terus ke saat ini, Masya Allah, semoga Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gubernur Iman, seluruh pada AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada surah An-Nur. Dan kita sambung hari ini pada muka surat 125. Muka surat 125, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 25, baris yang kedua daripada atas. Baik, anda jumpa muka surat 125, baris yang kedua daripada atas. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la
tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai segala orang yang beriman, jangan kamu ikut lintasan syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka bahawasanya syaitan itu menyuruh dengan maksiat yang keji, yang keji-keji dan yang mungkar pada syarak. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang lepas kita baca ayat yang berkaitan tentang golongan manusia yang sangat suka kepada keburukan yang berlaku ke atas manusia yang beriman kepada Allah. Dan maknanya adanya golongan manusia yang sangat bermusuh dengan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bila dia sangat bermusuh dengan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka menyebabkan dia para muslimat sekalian, muslimin dan muslimat, menyebabkan dia sangat suka perkara yang tidak elok ada di kalangan manusia yang beriman. Dia akan mencari kekurangan orang yang beriman, dia akan cari kesilapan orang yang beriman, dia akan cari kesalahan orang-orang yang beriman, dia akan mencari keaiban manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang ada pada golongan manusia yang bermusuh dengan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila saja dia mendapat tahu orang yang beriman ni adalah kekurangannya, adalah kelemahannya, adalah kesilapannya, maka dia sangat seronok, sangat gembira. Sangat gembira, maka dia pun ambillah peluang tersebut untuk menyebarkan kekurangan, keaiban dan kesilapan orang yang beriman itu. Itu dia. Jadi kerana itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajar kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita sentiasa berhati-hati. Sentiasalah berjaga-jaga kita ni. Sentiasa berhati-hati. Dan sentiasa ingat yang mana kita ni ada musuh. Yang musuh ni berada di keliling kita. Dan musuh ini yang datang daripada syaitan, yang datang daripada nafsu syahwat kita, dan yang datang daripada manusia-manusia yang tak beriman pada Allah. Adapun manusia yang tak beriman pada Allah ni antaranya siapa? Antaranya orang kafir yang bermusuh dengan Islam. Di antaranya orang yang munafik yang nampak seperti Islam tapi mereka ni tidak pun beriman pada Allah, bahkan mereka benci kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan macam inilah yang menjadi musuh kita ni bagi manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka ni akan terus mencari kekurangan kita, keaiban kita, dan mereka akan menghebahkan keaiban kita kepada orang lain. Jadi Allah ancam golongan ini dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Walahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka, kata Allah, azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Pada di dunia akan datang azab dah. Jadi masukkan datang azab dekat dunia ni, maknanya datanglah balasan Allah, datanglah bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan timpakan mereka azab bala kat dunia lagi. Dan di akhirat nanti kata Allah, mereka mendapat azab yang lebih dahsyat. Inilah amaran Allah, ancaman Allah kepada manusia yang bermusuh dengan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat hari ini kita baca, Allah pun serulah kepada manusia yang beriman. Apa yang Allah seru pada orang beriman ni? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khudwati syaitan. Wahai segala orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, jangan kamu ikut lintasan syaitan. Itu dia. Allah Ta'ala menyeru, memerintahkan pada seluruh manusia yang beriman pada Allah, jangan ikut jejak langkah ataupun jangan ikut lintasan syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan ni maknanya apa? Segala perbuatan syaitan lah. Itu dia. Jadi ulama tafsir kita ni digunakan perkataan lintasan syaitan. Kerana lintasan syaitan ni maknanya apa? Syaitan ni dia akan pujuklah kita. Itulah kerja syaitan. Syaitan yang akan pujuk kita, syaitan yang akan hasut kita, syaitan yang akan menggoda kita. Syaitan yang akan buat macam tu. Setiap masa lah. Dia akan goda kita, dia akan hasut kita, dia akan bisik macam-macam pada kita ni. Syaitan ni. Dari pasal itu disebut tadi, jangan ikut lintasan syaitan itu. Jangan. Tu dia. Kita kena ingat, para muslimin dan muslimat, disebut tadi setan ni setiap masa dia goda kita, setiap masa dia pujuk rayu kita ni. Tu. Sebab itu bila kita ada rasa berat dalam nak melaksanakan kebaikan, bila kita ada rasa malas nak melaksanakan ketaatan, maknanya pada saat itu setan tengah membisik-bisik pada kita. Setan tengah menggoda kita, setan tengah menghasut kita. Tu kena ingatlah. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita bila terasa macam tu je lawanlah. Lawanlah kita ni. Pujukan syaitan ni. Jangan tunduk pada pujukan syaitan. Yang kita tunduk kepada rayuan syaitan ni. Jangan. Kena lawanlah. Kena kuatkan iman kita, kuatkan jiwa kita, kuatkan diri kita ni. Mana kita lawan? InsyaAllah. Bila kita lawan, insyaAllah kita boleh menjatuhkan dan mengalahkan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah Nabi SAW mengajar kita supaya senantiasalah kita membaca al-isti'azah. Al-isti'azah yang ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dalam Quran pun ada ayat Allah suruh kita ni baca isti'azah ni, minta Allah lindung kita daripada syaitan yang direjam, daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ditambah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain daripada itu baca juga a'udzubikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Ini pun pernah dibaca dah dalam kuliah-kuliah ilmu kita ni. Kita dah baca dah isti'azah yang ni, dan ini satu isti'azah yang agak terkenal juga berdasarkan hadis yang sahih yang diajar oleh Nabi SAW. Kita bacalah setiap hari, pagi-pagi hari baca dah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Kita minta pada Allah lindunglah kita daripada apa? Min ghadabihi, daripada kemurkaan Allah, wa iqabihi, daripada azab siksaan Allah, wa syarri ibadihi, daripada kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin wa an yahdurun, dan daripada pujukan syaitan, dan daripada pujuk rayu syaitan, dan daripada godaan syaitan, ataupun dan daripada hasutan syaitan yang hadir, yang cuba merosakkan kita ni. Tu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Minta pada Allah
dengan ilmu yang ada pada kita, dengan iman yang ada pada kita, dan pada waktu yang sama minta pada Allah supaya kita selamat daripada godaan hasutan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia muslimin dan muslimat. Minta tulis doanya beserta maknanya. Ini tugasan siapa ni? Puan Azrina. Tolong tulis. Macam biasalah. Puan Azrina, please tolong tulis Ya, Cik. Okey. Okey. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Doa ni juga sebenarnya para muslimin dan muslimat boleh kita baca selain daripada untuk menghindarkan dari godaan syaitan. Selain daripada tu, doa ni boleh untuk membatalkan ilmu sihir. InsyaAllah. Kau ada orang dok sihir kita kan, orang nak pedajai kita kan, orang nak kenakan kita, dok sihir kita, macam-macam. Jadi bacalah doa ini, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Dan kalau kita rujuk pula pada hadis yang lain, doa ini juga para muslimin dan muslimat dibaca ketika mana? Ketika nak tidur malam. Bagi siapa? Bagi orang yang rasa susah nak tidur malam. Pasal siapa susah nak tidur malam ni? Pasal dia rasa takut. Dia rasa takut nak tidur malam. Mungkin dia trauma ke, tak tahulah dia rasa macam mana, tak tahu. Dia rasa takut lah. Dia rasa nak tidur tu jadi takut, jadi bimbang, jadi risau, jadi trauma, jadi fikir macam-macam. Itulah. Bila dia susah nak tidur macam tu, rasa takut macam tu, maka Nabi kata, bacalah doa tersebut. Dalam maksurat tak ada. Ini bukan dalam maksurat. Yang dalam maksurat tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang tu dalam maksurat. Yang ni dalam hadis-hadis yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Tu. Ni doa ni saya dah baca dah dulu sebenarnya ni. Saya dah ajar dah dulu ni. Dah Ustaz, dah pernah share dalam grup semua dah. Dah kan? Dah pernah share dah doa ni dalam semua grup. Betul kena cari dah tu. Jadi kena cari doa tu balik, kena amal lah insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, maknanya mintalah macam tu. Doa tu boleh, Nabi kata ketika nak tidur malam, bagi orang yang susah nak tidur, rasa takut, trauma dan sebagainya, dan pada waktu yang sama boleh dibaca untuk mengelakkan sihir. Dan yang penting juga doa ini dibaca untuk mengelak daripada godaan gangguan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ada buku himpunan doa almarhum Datuk Dr. Harundin rahimahullah dari Syifa punya tu, doa ni pun ada dalam buku tersebut. Boleh carilah kalau aku ada buku dari Syifa kan. Dia antara doa yang diambil lah. Kan doa ni dalam hadis yang sahih. Jadi almarhum Dr. Harundin mengajar kita dalam kitab tersebut untuk mengamalkan doa ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maknanya kita janganlah ikut lintasan godaan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Janganlah. Walaupun kadang-kadang tu pujukannya macam rasa betul aja kan pujukan dia. Kadang-kadang tu rasa macam logik aja. Tak boleh. Bila kata pujukan itu ke arah kemaksiatan, kemungkaran, kita sedar ini ialah pujukan dari syaitan. Janganlah. Kita hindarkan. Dan kita kena ingat, setan ni dia bijak. Kalau kita ni boleh melawan godaan syaitan, syaitan ni dok pujuk kita jadi malas nak doa, malas nak ibadat, malas nak melaksanakan amal soleh. Dia tengok kita ni kuat je ibadat, kuat je beramal, maka dia tukar strategi pula. Dia tukar strategi macam mana? Dia goda kita ni, bagi orang yang kuat ibadat ni, dia goda cara
ibadat juga. Itu dia. Ini bahaya setan ni. Itu dia ada strategi dia. Berubah-ubah strategi dia. Dia tengok siapa yang dia nak sesatkan, dia tengok. Tu dia tengok kita ni kuat ibadat, kuat menuntut ilmu, kuat beramal, kuat orang kata buat kebajikan. Jadi pada masa itu setan pun tukar strategi dia menggoda kita. Dia tukar macam mana? Dia akan mengacau jiwa kita, hati kita. Itulah dia. Ni kita bimbang ni. Dia akan kacau hati kita, dia akan kacau jiwa kita ni. Tu bagi orang yang kuat ibadat, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka setan pun goda hati. Dia kata ibadat kau ni hebat sangat dah. Tu mula rasalah. Bila kita rasa macam tu saja, dengan ibadat terasa, oh hebatnya ibadat aku ni. Kita terasa, oh hebatnya ibadat aku, banyaknya ibadat aku, itu maknanya setan sedang menggoda kita. Tu kena ingatlah. Pada masa itu setan cuba merosakkan niat amalan ibadat kita ni. Dia nak rosakkan yang tu. Dia nak rosakkan hati kita, niat kita dengan sifat ujub, sifat sum'ah, sifat riak. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dia akan goda macam tu. Jangan terperangkaplah kita. Bila ada lintasan macam tu, segeralah kita beristighfar pada Allah Ta'ala. Segeralah kita menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu dia. Kan kita saya dah sebut dulu kan, selang balik dalam hadis sahih Muslim tak silap saya, tentang seorang sahabat Nabi yang datanglah bertemu dengan Nabi SAW. Dia datang bertemu dengan Nabi pasal apa? Pasal duk mengadulah ke Nabi. Mengadu pasal apa ni? Dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, aku duk semayang ni. Bila aku semayang ni setan kacau lah. Tu kata sahabat ni. Yelah, bila semayang tu setan kacau. Bila start semayang tu setan pun mari kacau lah. Dia mari kacau, dia bagi kita rasa lalai ke, rasa lupa ke, rasa macam tu lah, ujub ke, riak ke, sum'ah ke. Dia macam tu. Kadang-kadang tu tengah semayang tu boleh berkhayal tu. Berkhayal, duk teringat macam-macam kan. Tu dia. Duk teringat apa kenduri hari tu, makan buah banyak. Dia teringat yang tu lah. Tu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam-macam lah. Jadi mana duk teringat tu. Tengah semayang tu duk teringat. Jadi bila datang benda-benda macam tu, maknanya setan kacau kita lah tu. Setan tengah kacau kita. Jadi kata Nabi SAW, bila berlaku macam tu, tengah sembahyang, bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebanyak 3 kali. Bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian Nabi kata hembus sebelah kiri ni. Hembus sebanyak 3 kali. Begitu cara dia. InsyaAllah lah. Nabi kata insyaAllah godaan syaitan tu dia tak berjaya ataupun syaitan tu lari, takut. Begitu. Ini berdasarkan hadis sahih Muslim daripada Nabi SAW. Ustaz, dalam sembahyang kita boleh buat tu, Ustaz? Ya, boleh. Tak ada masalah. Sebab para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kerana ketika tengah sembahyang tu setan mengganggu kita. Boleh buat, tak ada masalah. Dia tak menjaskan solat, pasal dia pun dalam bab solat juga. Untuk kita mengelak daripada godaan syaitan yang lagi berat, lagi besar, boleh merosakkan ibadat solat kita. Jadi pasal itu kita boleh amalkan macam tu, kerana itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh buatlah, baca slow-slow, pelan-pelan, baca je lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nak baca dalam hati pun boleh, tak ada masalah. Tu. Nak hembus belah kiri tu, sikit-sikit pun cukup dah. Atau isyarat saja pun boleh, sikit-sikit. Boleh, tak ada masalah pun. Boleh buat, insyaAllah. Tu lebih lagi tengah semayang berjemaah. Semayang berjemaah ni hembus tu kabur-kabur lah sikit. Tu hembus sikit-sikit. Ini dah hembus sungguh-sungguh, kena member sebelah. Begitu. Jadi kita pula tadi duk makan petai. Dah hembus sungguh kat muka dia pula. Jadi pakat jadi lain pula. Semayang tu gaduh pula. Itu tak elok lah.
Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, maknanya belaki kita umur sikit je. Syarat cukup. Kan? Cukup sikit, cukup. Cukup lah tu. Tak ada masalah benda tu. Guna isyarat pun dah cukup. Itu dia. Baik, Ustaz, jadi sebelum insyaAllah. semayang pun bagus ya Ustaz. Sebelum Mana? semayang pun kita dah buat siap-siap macam tu pun boleh Ustaz. Boleh buat. Cuma yang dalam hadis ini, sebab sahabat Nabi ni kata tengah semayang tu setan datang tu. Sebab setan tu akan datang setiap kali tengah semayang tu. Dan Nabi kata setan ni, nama dia apa? Setan ni yang duk kacau orang solat ni, ada satu setan khusus, tugasan ni kacau orang tengah solat. Namanya apa? Khanzab setan ni. Nama setan ni bernama Khanzab. Khanun Zaibah. Ini nama setan, tugasannya kacau orang tengah solat. Tu dia. Dia bukan kacau sebelum solat. Tak, dia kacau tengah solat tu. Tu. Jadi Nabi pesan, tengah solat sekalipun buat macam tu, tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah lah setan tu tak berjaya lah. Dia akan lari, dia akan tak berjaya nak hasut kita, tak berjaya menggoda kita. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh amal lah benda tu. Dan boleh kita sebelum solat, boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh baca. Ataupun baca yang tadi pun boleh. A'udzubikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syar'i ibadihi wa min hamazati syaitin wa ayyadurun wa ayyahdurun. Pun boleh semua solat tu. Itu antara cara-cara lah. Lepas tu baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sebelum solat. InsyaAllah. Kemudian kalau kita tengah semayang tu tiba-tiba rasa kena kacau, bacalah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hembus sikit je. Bagi isyarat pun cukup dah. Itu cara dia. InsyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pokok pangkalnya setan akan kacau macam tu. Bagi orang yang kuat ibadat, yang kuat beramal, yang kuat menuntut ilmu, setan akan kacau macam tu. Kalau kita kuat menuntut ilmu, setan kacau cara menuntut ilmu pula. Datang pada diri kita sifat kita rasa kita dah alim. Tu dia. Kita rasa kita dah alim, kita rasa kita dah hebat sangat. Sampai ke satu tahap, Nabi kata dalam satu hadis, ada orang yang rasa dia alim sangat, sampai dia memandang rendah pada orang-orang lain. Sampai dia tunjuk hebat pada orang-orang jahil. Sampai dia nak bergaduh, nak bertekak dengan alim ulama lain. Tu dia. Ini nak kata orang ini alim tetapi telah berjaya dikuasai oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu berat tu. Bahaya tu. Ini juga satu orang kata apa? Satu penyakit bagi orang alim sebenarnya. Bagi orang alim dan bagi orang yang kuat ibadat. Itu sebenarnya. Kena hati-hatilah. Dia akan rasa macam tadilah, rasa riak dia, rasa ujub, rasa sum'ah dia. Dia rasa dia lebih alim pada orang lain. Dia rasa dia hebat sangatlah. Tu dia. Padahal kadang-kadang tu baru je hafal 1-2 surah dalam Quran, baru je hafal satu hadis, baru tahu sikit-sikit pasal kitab ni, kitab tu, tiba-tiba rasa terlajar alim dah. Tu dia. Bila sampai rasa terlajar alim tu, dia sombong pula tu. Ni para muslimat sekalian. Baik. Jadi maknanya apa nama setan? Setan tadi. Setan tu lah. Memang setan lah setan ni. Tu. Setan ni namanya Khanzab. Kita sebut tadi namanya Khanzab. Kha, Nun, Zaibah. Setan yang kacau orang tengah solat namanya Khanzab. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kena hati-hatilah bagi kita lah terutamanya. Sebab kita antara orang yang banyak menuntut ilmu. Itu dia. Kita kena rasa makin banyak ilmu yang kita ada, makin banyak ilmu kita belajar, makin kita rasa rendah diri kita. Pasal apa? Kita sedar betapa tingginya, banyaknya, dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat tu. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita kena rasa macam tu. Walaupun kita mengaji dah bertahun-tahun dah,
dah macam kitab kita mengaji, dah macam guru kita mengaji. Tapi makin banyak ilmu yang ada pada kita, makin kita rasa kerdilnya kita ni. Masya Allah, kita rasa banyaknya ilmu Allah ni. Ngaji tak habis-habis ni. Tu dia. Ngaji ilmu Allah ni tak sudah-sudah. Walaupun ngaji dah bertahun-tahun, masih banyak lagi ilmu Allah ni. Tu kita rasa begitu. Kita rasa memang kita rendah lah. Rasa kerdil di hadapan Allah Ta'ala. Lepas tu tengok lagi ada orang alim lagi, ramai yang alim masih ramai kan. Maknanya orang lebih alim pada kita punya ramai lagi, Masya Allah. Dan kadang-kadang ada orang yang lebih muda daripada kita, lebih alim daripada kita. Tengok semua tu. Nak mendidik hati kita supaya sentiasa merendah diri, rasa kerdil, tak sombong, tidak ujub, tidak riak. Tu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pasal itu selalu dipesan, bila kita mengaji ilmu ni, mengajilah semua ilmu. Kita mengaji fiqah, mengaji tauhid, mengaji akidah, mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji macam-macam, sirah sebagainya. Dan termasuk satu ilmu yang penting, ilmu tasawuf. Kena mengaji, itu wajib mengaji. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang melibatkan ilmu yang menyentuh tentang hati. Yang ni kena mengaji. Jangan tak mengaji. Itu dia. Sebab ilmu tasawuf ni macam kita asas tasawuf, antaranya penawar bagi hati, tengok cukup dah penawar bagi hati tu, tengok apa yang ada. Macam mana diajar kita nak mendidik hati, nak buang sifat riak, ujub sebagainya. Tu. Kita mengaji penawar bagi hati, Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah. Ini semua kitab-kitab tasawuf yang menyentuh pasal hati kita. Itu dia. Kena mengaji para muslimin dan muslimat. Kita nak jadi orang yang reti tentang ilmu Islam yang alim, tapi waktu yang sama kita merendah diri. Itu dia. Kita rasa kita ni kerdil. Walaupun kita ni seorang yang dah sampai ke satu tahap tinggi ilmu kita. Tapi kita sedar kita masih banyak yang kita tak tahu. Kita kerdil. Itu dia. Jadi pentingnya ilmu tasawuf itu untuk mengelak daripada godaan syaitan, lintasan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudiannya Allah Ta'ala berfirman kembali pada kitab kita. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka bahawasanya syaitan itu menyuruh dengan maksiat yang keji-keji dan yang mungkar pada syarak. Itu dia. Baik, dia kata ni, dia bagi maksud tak habis ni. Allah kata wa may yattabi' khutuwati syaitan. Dan barang siapa yang ikut jejak langkah syaitan. Di situ dia tak dimasukkan, masuk di situ. Sebab Allah kata di situ ada ayat wa may yattabi' khutuwati syaitan. Dan barang siapa yang mengikut jejak langkah syaitan. Ini Allah peringatlah. Allah peringat dan barang siapa yang ikut jejak langkah syaitan ataupun barang siapa yang ikut lintasan syaitan juga, dok ikut juga godaan syaitan ni, fa innahu, maka sesungguhnya kata Allah, ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya syaitan ni kata Allah, dia menyuruh kita melakukan perkara yang keji dan perkara yang munkar. Jelas ayat tu ada daripada baris ketiga tu kan, ke hujung tu. Wa may yattabi' khutu tu. Ya, wa may yattabi' khutuwati syaitan. Dia lengkap kan ayat tu kan? Ayat lengkap, maksud tak lengkap. Okey. Ayat tu lengkap tapi maksud dia tak lengkap. Wa may yattabi' khutuwati syaitan tu dia tak beri maksud. Jadi beri maksud di sini fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka bahawasanya syaitan itu menyuruh dengan maksiat yang keji-keji dan yang mungkar pada syarak. Itu masuk pada ayat fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Tapi ayat wa may yattabi' khutuwati syaitan itu tidak diberi maksud. Janganlah engkau turuti jejak langkah syaitan tu. Dan jangan engkau mengikut dan barang siapa wa may yattabi' ni, dan barang siapa yang mengikut khutuwati syaitan, yang mengikut dan barang siapa yang mengikut jejak langkah syaitan,
atau lintasan syaitan. Jadi Allah kata, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh manusia melakukan perkara yang keji, perkara yang mungkar. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, itulah kerja syaitan. Ni Allah peringat, kalau kita ikut syaitan, itu yang kita akan buat. Pasal syaitan akan suruh kita buat benda keji, buat benda mungkar. Inilah kerja syaitan. Mana setiap kali kita rasa nak buat benda yang tak elok, mana itu syaitan lah tu. Setiap kali kita nak buat benda yang tak elok, benda yang jahat, benda yang mungkar, kita rasa nak buat benda-benda macam tu, ini maknanya syaitan telah membisik-bisik pada kita. Syaitan telah mengkata, pujuk goda kita. Itu maksud dia. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita tengok Quran sekejap ni. Buka Quran sekejap, tengok surah At-Taubah. At-Taubah ni juzuk 10 kan? Surah At-Taubah. Cari satu ayat ni. Mana ayat ni? Surah At-Taubah. Ada cari Ustaz. At-Taubah Ya, 147 ayat berapa Ustaz? Ya. Saya tengok ayat berapa. Cari dulu. Surah At-Taubah. Sebentar ya. Cari sekejap. 187. Itu muka surat. Ustaz cari ayat. Ya, saya tengah cari ayat ni. Sabarlah wahai manusia. Sekejap lah. Mana surah Taubah? Ini tak jumpa pula ayat ni. Ayat tentang apa Ustaz? Dia pasal ni lah, pasal ajakan mungkar ni. Nak kata ada manusia, manusia yang bersifat syaitan. Ada manusia yang bersifat syaitan mengajak manusia melakukan kemungkaran. Ni ada ayat ni. Kita tak ingat. Mana pula ayat ni? Ya, kita jumpa ayat ni kita tak rasa puas kan. Jumpa ayat ni buat rasa puas hati sikit. Sebentar ya, sebentar, sabar. Saya tahu ramai yang tengah lapar tu. Sabar ya. Tenang. Sabar-sabar ni. Pakai Ustaz. Ya, sabar. Mana ayat ni? Muhammad. Okey, ada sikit lagi ni. Saya boleh jumpa dah kot. Jap. Okey, jumpa juga. Ayat 67. Betul 67. Ayat 67. InsyaAllah. Tengok pada ayat 67. Surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-munafiquna wal-munafiqat. Ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Ni. Manusia yang berperangai syaitan ni. Yang bermaksud orang-orang munafik lelaki dan perempuan. Setengahnya adalah sama dengan setengah yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, bakhil kedekut. Mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah. Dan Allah juga melupakan, tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Itu dia. Inilah di antara manusia yang berperangai syaitan. Siapa mereka?
Allah kata al-munafiqun wal munafiqat, iaitu orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan. Sama saja. Allah kata ba'dhum min ba'd. Depa ni sama je kata Allah. Sama je. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Bila munafik je, sama saja mereka kata Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apakah sifat orang munafik ni? Allah kata ya'muruna bil munkar. Ni sama macam setan lah. Apa sifat munafik ni? Sama macam setan, iaitu menyuruh manusia melakukan kemungkaran. Itu dia. Setan menyuruh manusia bil fahsya wal munkar, buat benda keji, buat munkar ni. Orang munafik pun sama kata Allah, ya'muruna bil munkar, menyuruh manusia melaksanakan kemungkaran. Dia menggalakkan manusia melakukan kemungkaran, menggalakkan manusia melakukan kemaksiatan. Ini munafik. Dia akan suruh. Maknanya dia akan menggalakkan, dia akan usahalah. Dia nak pastikan orang yang ada ni buat jahat, buat mungkar. Sebolehnya kalau boleh dia nak rosakkan orang beriman lah. Dia nak rosakkan orang beriman ni supaya orang beriman ni tinggalkan keimanan dan melakukan kemungkaran. Itu dia. Maknanya mereka seronoklah dengan kemungkaran. Jadi kemungkaran tu diadakan secara hebat, besar-besaran. Dan mereka menampakkan mungkar itu indah. Mereka menampakkan kemungkaran itu benda yang elok, benda yang baik-baik, benda yang cantik, benda yang bagus. Itu dia. Jadi ini benda ini ialah perbuatan orang munafik, sifat mereka. Sama macam syaitan. Bahkan munafik ni pada waktu yang sama kata Allah, wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah pula yang baik tu. Bukan sekadar mereka menyuruh manusia melaksanakan kemungkaran, tapi pada waktu yang sama mereka menyuruh ataupun mencegah manusia daripada melakukan kebaikan. Tu dia tak suka tengoklah kalau kita duduk mengaji macam ni, dia tak suka. Dia akan cegah benda tu, akan usaha. Begitu. Para muslimin dan muslimat, dia akan cegah. Dia akan cegah, dia akan usaha kebaikan itu. Dia mencegah manusia nak melaksanakan ketaatan pada Allah. Dia mencegah manusia nak melaksanakan amal kebajikan pada orang lain. Dia akan mencegah manusia daripada jadi orang yang beriman, orang yang taat pada Allah. Ini orang munafik kata Allah. Itu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni kena ingatlah kita ni, hati-hati. Sebab kadang-kadang zaman hari ni, macam itulah zaman hari ni. Kadang-kadang yang mungkar itu diangkat-angkat, yang mungkar itu dibela, yang mungkar itu diagung-agungkan. Adapun yang baik itu dicela. Yang baik itu, yang kebenaran itu, yang Islam itu dicegah, dihalang dan sebagainya. Ini yang berlaku hari ni. Para muslimin dan muslimat. Ya, tengok realiti hari ni. Kadang-kadang hari ni yang kata joget-joget boleh saja kan. Boleh, joget-joget tu boleh. Nak menyanyi-menyanyi, orang kata yang pelik-pelik tu boleh. Tapi kalau buat agama ni, banyak pula dia punya. Songeng dia banyak pula. Tu dia. Kadang-kadang yang ni tak boleh. Bila saja ada yang terbaru ni, ada ustazah kita ni tak boleh nak pergi kuliah pun tak boleh. Padahal ada tauliah tapi dihalang dan sebagainya. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku zaman sekarang. Jadi Allah sebut dah pada ayat ni. Ini tindakan-tindakan sifat orang yang munafik ni kata Allah. Na'udzubillah, ni Allah kata bukan kita kata. Jadi ni sedang berlaku di depan mata kita pada hari ini. Jadi pasal itu Allah sebutlah pada kita ni dia sifat orang munafik. Dan pada waktu yang sama orang munafik ni kata Allah wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangan mereka. Apa yang dimaksudkan menggenggam tangan? Maksudnya mereka bersifat bakhil kedekut. Mereka ni bakhil. Bersifat bakhil, bersifat kedekut. Semuanya sifat setan belaka ni. Tu. Menyuruh buat jahat. Cegah menyuruh buat jahat, suruh buat munkar, buat maksiat, buat keji. Cegah kebaikan ni sifat setan.
Kemudian bakhil pula. Oh, bakhil ni pun sifat setan juga. Setan tu hasut je orang nak buat baik ni. Setan hasut je. Kita nak buat baik, nak bersifat pemurah, setan akan hasut kita. Dia akan ajak kita, janganlah duk buat benda macam ni, duk habis duit je. Tu. Bila contoh Gema Yasin pula, Gema Nur Iman ni duk apa orang kata buka nombor akaun untuk sumbangan majlis ilmu. Tu. Kita nak beri tiba-tiba rasa pula berat hati nak beri. Pasal apa? Pasal hati ni dah dibisi oleh syaitan. Syaitan kata kau bagi duit kat mereka pasal apa? Tu syaitan kata. Syaitan kata kau bagi duit ni kepada mereka ni buat apa? Penat-penat kau cari duit, kau nak pergi masuk dia kau dalam tabung Gema Nur Iman apa barang. Itu dia. Dan tak ada orang tahu pun kau bagi sedekah-sedekah ni. Bila orang tak tahu, tak ada orang lah pun nak puji kau. Jadi berapa kau nak bagi? Tu. Setelah kau bagi duit kepada mereka ni, habis duit kau. Jatuh bankrupt. Syaitan bisik macam tu. Jadi syaitan kata lebih baik kau simpanlah duit tu. Tak payah berilah. Syaitan menjadikan kita orang yang bakhil, orang yang kedekut. Tu kalau kita ikut cakap dia. Tu. Jadi ini yang dibuat oleh munafik. Orang munafik, para muslimin dan muslimat, mereka bersifat bakhil, bersifat kedekut. Ada ulama kata kedekut mereka ni maknanya apa? Kedekut terhadap yang baik. Terhadap kebaikan, terhadap ketaatan, terhadap ketakwaan, terhadap agama. Mereka bersifat kedekut. Tapi kalau terhadap maksiat, terhadap kemungkaran, terhadap benda yang keji, yang tak elok, mereka bersifat pemurah pula. Itu. Inilah perangai orang munafik. Tu kena hati-hati ni. Jangan ada sifat macam tu. Kita ni biar pemurah, yang baik ni kita bersifat pemurah. Kita impak pada majlis ilmu, kita impaklah pada kebaikan, mana-mana kita mampulah. Takat mana yang boleh, buatlah. Jangan kita kedekut pada kebaikan, tapi pemurah pada kejahatan. Jangan. Ini sifat munafik. Dan kata Allah, nasullah fa nasiyahum, kata Allah mereka puak-puak munafik ni, mereka lupa pada Allah, lupa. Ni yang syaitan nak sangat, jadi manusia yang lupa pada Allah. Tu. Bila kata lupa pada Allah, sentiasa lalai lah. Sentiasa lalai, sentiasa alpa, lupa pada Allah. Lebih malang kata Allah, fa nasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Tu. Engkau lupa pada Allah, Allah lupa pada engkau. Itu je balasan Allah. Tu. Lupa saja pada Allah, Allah pun lupa pada engkau. Engkau tak hirau pada Allah, Allah pun tak hirau pada engkau. Habis. Kita lupa pada Allah, Allah okey je, tak ada apa. Tu. Tapi bila Allah lupa pada kita, habis kita. Habis. Bila Allah tak menghiraukan kita, habis kita. Boleh binasa kita ni. Tu kena ingat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa pada Allah. Kan Allah kata apa? Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah pada aku ingat kepada kamu. Itu janji Allah. Kita ingat pada Allah, Allah akan ingat pada kita. Itu je, senang. Ingat pada Allah, Allah ingat kita. Lupa pada Allah, Allah akan lupakan kita. Bila Allah ingat pada kita, para muslimin dan muslimat, maknanya Allah akan beri rahmat, keampunan, hidayah, bimbingan. Itu maksud Allah ingat pada kita. Ni selamatlah kita dunia akhirat. Tapi kalau kita lupa pada Allah, Allah lupa pada kita, maknanya pada masa itu Allah tak hirau dah kita. Maknanya apa? Tak adalah kita dapat rahmat, tak ada hidayah, bimbingan pun tak ada. Keampunan pun tak ada, keberkatan pun tak ada, habis semua tak ada. Jadi habislah kita ni, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jangan jadi macam tu. Tapi para muslimin dan muslimat, ni ada satu golongan manusia jahat sungguh ni. Satu golongan manusia jahat sungguh ni.
Golongan ni Allah ingat. Allah sebut ni hadis kursi lah, bukan Al-Quran, hadis kursi. Golongan ni Allah ingat sungguh golongan ni. Tu ni. Agak-agak siapa golongan ni? Golongan jahat macam mana ni? Sebab ayat ni kata orang jenis munafik ni mereka lupa Allah, Allah lupa pada mereka. Tapi dalam hadis kursi, ada satu hadis kursi Allah kata ada satu puak jahat ni, yang mana puak jahat ni bila kata jahat memang tak ingat Allah lah. Tapi Allah ingat mereka. Jadi nak tanyalah agak-agaknya jahat siapa ni? Ataupun kejahatan apa yang mereka buat sampai Allah ingat mereka ni? Siapa tahu apakah kejahatan mereka? Orang yang duduk dengan nikmat dan lupa Allah istidraj ke Ustaz? Tak berapa nak tepat lah. Ni kita ikut hadis. Hadis kursi ni. Ada lagi yang nak teka? Siapa ni? Golongan yang dibuat jahat ni, kejahatan ni menyebabkan Allah ingat mereka. Itu dia. Apa kejahatan yang mereka buat? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kurang tepat lagi. Syirik kurang tepat lagi. Itu dia. Siapa agaknya? Siapa boleh jawab? Gubernur Iman bagi hadiah. Bukan saya Gubernur Iman. Orang yang buat dosa, lepas tu dia bertaubat, tapi dia buat dosa lagi, dia bertaubat lagi. Macam tu kurang Betul? tepat. Kurang tepat. Masya Allah. Geram dia tahulah. Cubalah. Orang yang argue dengan Allah dah bagi yang dia punya permintaan, lepas tu dia argue lagi, dia minta lagi. Kurang tepat. Apa soalan dia Ustaz? Lupa. Dah ulang soalan balik. Soalannya, ada golongan manusia buat jahat ni, kejahatan itu menyebabkan Allah ingat mereka. Apakah kejahatan tersebut? Orang munafik Ustaz. Orang munafik. Orang munafik. Kurang tepat. Jadi sebab ni Gubernur Iman nak bagi hadiah ni. Poros ni hati tak sabar nak bagi hadiah ni. Bukan saya. Orang yang buat dosa tapi dia tetap berselawat. Betul tak Zat? Kurang tepat. Masya Allah. Orang yang dah bertaubat. Orang yang kurang tepat. Baik, jadi ginilah para muslimin dan muslimat. Kejahatan itu yang Allah ingat sangat ni, iaitu orang yang melakukan kezaliman. Orang yang zalim itu, bila dibuat jahat, Allah ingat mereka. Allah ingat mereka ni bukan makna Allah ingat mereka disebabkan rahmat. Tapi Allah ingat mereka disebabkan Allah melaknat mereka. Itu maksud dia. Cuma nak kata dah hadis kursi ni Allah gunakan perkataan itu. Perkataan Allah ingat mereka. Allah ingat mereka. Orang yang zalim ni Allah ingat mereka. Mana Allah ingat mereka ni? Ingat mereka yang berbentuk laknat untuk mereka. Itu maksud dia. Jadi maknanya zalim itulah. Ustaz, zalim pada diri sendiri atau zalim pada orang lain Ustaz? Dia zalim yang paling besar lah. Zalim pada diri sendiri sebagainya. Dan sebenarnya ada tadi jawapan agak tepat, agak betul lah. Antara jawapan tadi syirik. Sebab syirik ini juga antara bentuk kezaliman. Itu dia. Jadi mana nak kata para muslimin dan muslimat, nak kata tadi, bila kata zalim itu dosa yang amat besar, sampai Allah akan ingat mereka, dan ingat Allah tu berbentuk laknat Allah ke atas mereka. Itu dia. Itu nak kata dahsyatnya manusia yang melakukan kezaliman itu. Terutamanya zalim terhadap makhluk, terhadap manusia, menindas orang. Kan Nabi kata, walaupun dirampas harta orang, dirampas harta orang tu, walaupun hanya sebilah kayu miswak, Nabi kata, kayu sugi tu. Hari ni berus gigi lah. Dirampas berus gigi orang tu, cara zalim. Walaupun satu berus gigi. Nabi kata, orang yang rampas itu haram masuk syurga. Bayangkan, muslimin dan muslimat nak kata besarnya dosa kezaliman itu. Ini dia. Muslimin dan muslimat, itu nak kata dahsyat zalim ni sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik, jadi mana ni semuanya geng-geng syaitan belaka lah ni, puak-puak ni. Geng-geng syaitan belaka. Baik.
Jadi para muslimin dan muslimat, kembali pada ayat kita ni, maka Allah kata setan ni menyuruh manusia melaksanakan perkara yang keji dan kemungkaran. Kemudian firman Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum bin ahadin abadan walakin yuzaki man yasha. Dan jika tiada kurnia Allah atas kamu dan rahmatnya, nescaya tiada mensuci ia daripada kamu itu seorang selama-lama daripada dosa dengan taubat, dan tetapi Allah Ta'ala Tuhan yang menyuci ia akan mereka yang dikehendaki dengan terima taubat daripadanya. Itu dia para muslimin dan muslimat. Nak kata para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika tidak kerana orang kata kurniaan Allah, rahmat Allah ke atas kita. Jika tidak kerana, walaula fadlullah, jika tidak kerana kurniaan Allah ke atas kita dan rahmatnya ke atas kita. Maknanya ayat ni yang pertama itu. Maksudnya jika tidak kerana kurniaan Allah ke atas kita dan rahmat Allah ke atas kita, ma zaka minkum min ahadin abada. Maknanya apa? Maka nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosanya selama-lamanya. Tu dia. Maknanya jika tidak kerana kurniaan Allah, rahmat Allah ni, maka pasti manusia ni selamanya semua akan berdosa belaka lah. Akan berdosa belaka semua. Jika tidak kerana kurniaan dan rahmat Allah. Lepas itu Allah kata, walakin Allah yuzaki man yasha. Dan Allah Ta'ala ni membersihkan sesiapa yang dikehendaki. Ni kata disebabkan kurniaan Allah ke atas kita, disebabkan rahmat Allah ke atas kita. Ni para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni. Jika Allah tidak ampunkan kita, habis kita. Habis. Jika Allah tak bagi chance, peluang pada kita, habis kita. Itu maksud dia. Jika tak rahmat Allah, jika bukan kerana rahmat Allah, kita ni habis. Habis. Tu. Kalau kita baca satu ayat, satu ayat dalam surah An-Nahli. Surah An-Nahli, surah An-Nahli. Ya, surah An-Nahli juzuk apa? Juzuk 14. Surah An-Nahli, Tengok saya surah An-Nahli. Hari ni terpanjang sikit lah. Sebab tu ada kuliah lepas ni. Surah An-Nahli. Dari Ustaz lain boleh panjang lebih masa kan? Sekali-sekali saya pun nak panjang lebih masa sikit. Boleh Ustaz, silakan. Okey. Kalau kita tengok pada surah An-Nahli, ayat yang ke-61. Ayat yang ke-61. Surah An-Nahli ayat yang ke-61, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi suatu makhluk yang bergerak. Akan tetapi ia memberi tempoh kepada mereka hingga kuat masa yang tertentu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta di kemudiankan saat pun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. Maksudnya apa? Allah kata jika sekiranya Allah nak seksa disebabkan kezaliman ni, manusia ni seluruhnya, disebabkan kezaliman manusia ni, kata Allah, ma taraka 'alaiha min dabbatin. Jadi kata Allah, tentulah tidak ada manusia yang dibiarkan di muka bumi ni. Mana seluruh makhluk tak selamat lah. Kalau Allah nak timpakan azab
pada manusia sebab kezaliman ni, kata Allah, sudah pasti seluruh makhluk yang bergerak di bumi ni akan hancur binasa. Itu maksudnya. Sekiranya Allah nak buat macam tu, Allah boleh buat. Itu yang kata walau itu, sekiranya. Kalau Allah nak buat macam tu, sebabkan manusia hari ni cukup dahsyat, zalim mereka, maksiat mereka. Kalau Allah nak turunkan azab, seluruhnya boleh kena, kata Allah. Setiap makhluk yang bergerak, kata Allah, min dabbatin, daripada yang melata bergerak seluruhnya, tak kiralah manusia, tak kiralah binatang, semua ni akan hancur, kata Allah. Allah boleh buat macam tu. Ni. Tetapi kata Allah, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah bagi tempoh pada kita ni. Kepada satu masa ditetapkan. Mana Allah bagi tempoh ni, masanya apa? Allah bagi peluang pada kita untuk bertaubat pada Allah. Ini kata kurniaan dan rahmat Allah tadi. Tu. Kalau tidak ada kurniaan Allah, tidak ada rahmat Allah, maka kita manusia akan hancur binasa. Itu maksud dia. Tu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini kata ancaman Allah ni. Jika tidak bukan kerana tu. Jika tidak bukan kerana kurniaan Allah dan rahmat Allah. Jadi sebab itu manusia kalau tak ada rahmat Allah habis. Tapi nak kata dengan rahmat Allah, Allah menyucikan manusia mana-mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Pasal itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sentiasa berdoa lah pada Allah. Doa macam mana? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tu. Doa ni boleh diamal jugalah. Doa untuk minta suci hati semualah. Yang bermaksud, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa aku ketakwaan. Sucikalah jiwaku kerana engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Engkaulah wali dan penolongnya. Ini berdasarkan hadis sahih Muslim. Bacalah doa ni, Nabi pun baca. Kita pun bacalah, minta pada Allah sucikan hati kita, jiwa kita. Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, ya Tuanku, anugerahkanlah padaku jiwa ketakwaan. Jiwaku takwa dan sucikanlah jiwaku ini. Sucikanlah jiwaku ini. Anta khairun man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Tu. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah wali dan penolongnya. Itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Boleh diamalkan juga doa ini untuk amalan harian kita supaya mohon pada Allah, Allah menyucikan jiwa kita, menyucikan diri kita. Bila kata menyucikan diri kita ni makna apa? Menyucikan kita daripada dosa dan maksiat. Itu maksud dia. Mintalah pada Allah. Allahumma ati nafsi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu insyaAllah seperti biasa boleh minta pada Puan Azrina. Itu doa itulah. Jadi insyaAllah ada jemaah lagi laju dah share dengan saya, Ustaz. Ada dah, alhamdulillah. Bagus. Boleh baca, boleh amalkan. Jadi insyaAllah kemudiannya firman Allah, wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar perkataan tuduh kamu, lagi amat ketahui dengan qasad kamu. Allah Ta'ala maha mendengar dan Allah mengetahui, maha mengetahui segala-galanya. Apa yang ada Allah dengar, apa yang kita bercakap, yang ada pada lidah, pada hati. Allah tahu apa saja yang kita fikirkan, apa saja yang kita laksanakan, apa saja yang kita rancang, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi insya-Allah para muslimin dan muslimat, cukup sekali itu. Kita akan sambunglah kuliah kita ni pada minggu depan, insya-Allah. Minggu depan ni kita akan masuk pada ayat yang seterusnya. Baik, jadi insya-Allah sekiranya ada persoalan, dipersilakan. Silakan jemaah yang ingin bertanya. Ustaz tengah offer ni. Hari ni Ustaz cuti. Minggu lepas ada jemaah yang simpan soalan. Ada juga 2-3 orang rasanya.
Boleh Simpan tanya. soalan. Silakan kalau jemaah tu ada, silakan. Tak ada kot. Ustaz, sebelum yang lain tanya, kedekut tu salah satu sifat zalim, Ustaz. Baik, sifat kedekut ni termasuk salah satu sifat yang keji. Dan termasuk dosa yang besar, sifat kedekut ni. Antara sifat keji yang sangat dibenci oleh Nabi SAW. Cuma persoalannya, adakah ia termasuk pada zalim? Dia akan jadi zalim bila saja kedekut kepada kebaikan yang disebut tadi. Dia menjadi zalim bila saja ada orang yang memerlukan pertolongan kita dan kita mampu nak menolong dia, tapi kita tak nak tolong pasal kedekut kita, menyebabkan orang itu jadi susah, jadi bermasalah sebagainya, maka ini dikira termasuk dalam kezaliman juga. Itu. Jadi maknanya dari sifat kedekut tadi boleh menjadi sifat yang lebih dahsyat lah. Sebab itu sifat kedekut tu diharamkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya macam nak tanya tentang banyak kejadian yang berlaku dalam setahun dua ni. Saya bukan nak menceritakan tentang aib orang, tetapi nak tanya, yalah, nak tahu jugalah macam mana kan. Seorang macam kes yang banyak kes yang berlaku sekarang ni adalah sebab berkaitan dengan artis kan. Jadi nampak terang dan jelaslah peristiwa-peristiwa tersebut sebab dipaparkan dalam media sosial. Jadi persoalan sekarang ni, saya minta maaf lah dalam grup ni kalau ada yang terkena, terasa dan sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak dahululah. Saya tidak rujuk pada sesiapa, saya hanya hendakkan pencerahan dan kepastian lah. Okay, yang pertamanya macam kita kata, saya pernah dengar lah seseorang yang berkata, dia isteri pertama, yang kedua, ketiga, keempat itu adalah perampas suaminya. Dia cakap macam itulah. Tapi ada orang yang menasihati dia mengatakan bahawa itu tidak dikira perampas kerana dalam Islam maknanya mengikut sunnah Rasulullah diharuskanlah menikah lebih daripada seorang lelaki. Boleh dia sampai keempat lah, insyaAllah. Alhamdulillah yang tu Allah bagi. Okay. Dan keduanya, apabila isteri pertama ini telah mengatakan sekaranglah istilah yang digunakan adalah penyundul. Penyundul kita belajar dalam mesin itu lain kan, sebenarnya sondul dan sebagainya kan. Tu satu lagi lah. Jadi katakan isteri pertama ni baik. Isteri kedua bukanlah mengambil, maknanya dia berkahwin dengan suami isteri pertama ni tanpa pengetahuan, dan seterusnya bila diketahui itu ada dan dia memporak-perandakan rumah tangga isteri pertama ni kerana yalah dia bersembunyi. Bila bersembunyi ni tanpa ada izin daripada isteri pertama, maksudnya yalah dalam Islam sebenarnya tak ada yang khusus mengatakan perlu wajib macam tu. Minta izin, saya rasa lah dalam Islam saya rasa. Sebab kalau ada keperluan ke atas suami, dia perlulah berkahwin lebih daripada satu, contohnya isteri sakit dan sebagainya yang tidak boleh diubati dan sebagainya. Jadi adakah yang dikira ini isteri kedua ni adalah zalim? Kerana memporak-perandakan rumah tangga isteri pertama, walaupun isteri pertama tu seorang yang kaya. Masa zaman kita nampak lah dalam media sosial tu kan, dia kaya. Adakah isteri yang seterusnya belakang-belakang tu adalah zalim? Dan selagi dia tidak meminta maaf pada orang yang pertama tu, saya rasa dengan makhluk ni, selagi itulah Allah kata dia berdosa lah. Adakah dia dikira zalim? Satu. Yang pertama, yang isteri pertama tu pun bila dia keluarkan pernyataan dalam media sosial, kalau antara sahabat mana yang terdekat itu lain lah, tak ada orang tahu. Tapi kalau katalah dia mewawarkan benda ni sampai heboh dan sebagainya ini,
menjatuhkan baik suaminya akibat perbuatan suami dan juga isteri kedua. Dan kita pula tahu apa masalah dia antara isteri pertama dan suami pada asalnya. Adakah dikira juga isteri pertama itu zalim? Itu satu. Dan isteri kedua ni memang orang nampak macam dia zalim lah. Tapi kalau katalah katakan jelas, maknanya saya nampak kalau isteri pertama ni memanglah baik, mendiamkan diri. Tapi isteri kedua ni lebih-lebih paparkan diri dia ni, kisah pula lah, memaparkan diri dia dalam media sosial, menyakiti hati. Mungkin tak ada niat, tapi dia nak mewawarkan dirinya yang dah berkahwin, mungkin kegembiraan dia dan sebagainya. Adakah juga ini dikira zalim? Macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi persoalan tu dia kena, sebab itu dalam Islam asas nak mendirikan rumah tangga ni ialah berdasarkan ilmu dan iman. Terutamanya bagi pihak lelaki. Pihak lelaki ni bila saja berkahwin dia kena ada ilmu. Paling kurang ulama kata ilmu fardu ain, supaya dia memahami tentang dosa pahala, halal haram, dan termasuk boleh membimbing family-nya. Sebenarnya apa yang saya tengok, apa yang ditanya persoalan itu, perkara ni berlaku kenapa berpunca daripada suami. Sebenarnya suami nak berkahwin 2, 3, 4 ni boleh, tak ada masalah pun, sekiranya berkemampuan. Kan Allah sebut dalam Quran ke ayat yang terkenal tu, Allah kata fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Maka nikahilah, kata Allah, akan perempuan daripada perempuan ni, sama ada 2, kata Allah 2, ataupun 3 atau 4, kata Allah. Tapi kemudian Allah kata apa? Fa in khiftum, maka sekiranya kamu tak mampu untuk berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kamu tidak mampu nak berlaku adil, maka cukuplah kahwin satu saja. Itu dia. Jadi maknanya semua ni atas lelaki tersebut. Tu. Bila saja dia berkahwin, nak lebih pada satu boleh kahwin, tapi kena ingat tengok pada kemampuan dia. Bolehkah dia berlaku adil dan bolehkah dia membimbing para isteri dia. Itu yang penting. Bila kita sebut tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi kahwin lebih dari satu, tetapi Nabi berjaya membimbing para isteri Nabi. Sampai Nabi kata Nabi lah orang yang paling baik dengan keluarganya. Itu dia. Sampai semua para isteri Nabi amat merasai kesayangan dan kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga apa orang kata anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi maknanya nak kata itulah dia asas dia. Itu dia asas dia. Jadi bila berlaku macam tadi sampai masuk media sosial, isteri pertama kata yang kedua ni penyondol, isteri kedua ketiga ni kacau yang pertama. Jadi maknanya apa peranan suami di situ? Itu persoalan dia. Apa peranan suami di situ? Kenapa dibiarkan isteri pertama kata macam tu? Kenapa dibiarkan isteri yang kedua ketiga ni kacau macam tu? Jadi maknanya puncanya daripada suami tersebut. Dan kemudiannya bila sekiranya berlaku macam tu, dah bila kata dah jadi penyondol, dituduh jadi penyondol, sebenarnya perkataan-perkataan macam ni kena elak lah. Maknanya suami kena didik isteri jangan kata macam tu. Sebab benda ni, benda berkahwin lebih daripada satu bukan perkara yang dilarang oleh Allah. Bukan perkara yang dilarang oleh Allah. Perkara yang dibenarkan oleh Islam. Kalau sekiranya digunakan perkataan macam tu berterusan, lama-lama akan nampak benda ini jadi buruk. Mana orang akan nampak perkahwinan lebih dari satu ni benda yang buruk. Itu dia. Dia nak jadi apa? Orang kata apa? Dia nak perkataan tu nak dinormalisasikan. Akhirnya bila kahwin 2, 3 je, orang kata tengok yang bini 2, 3 ni penyondol. Itu jadi satu kesalahan dah tu. Jadi sebab tu suami kena didik isteri. Jangan cakap macam tu. Sebab tu nak kahwin memang disebut tadi tidak perlu minta izin pada isteri yang pertama. Tetapi sebagai suami berbincanglah terlebih dahulu kepada isteri-isteri pada isteri yang ada.
Saya tengok ramai je sahabat-sahabat saya yang kahwin lebih dari satu, okey je. Bila ada perbincangan, bila ada perbincangan dan suami ni pun boleh mampu untuk menghandle rumah tangga, mampu berlaku adil, mampu beri nafkah dengan sebaiknya, maka benda tu tak salah pun. Yang penting adakan perbincangan dengan isteri yang pertama. Bincang baik-baiklah. Tu yang kata Asal tadi, ilmu agama kena bagi pada isteri, sebagainya, pada anak-anak, begitu. Jadi kemudiannya, sekiranya ada pula yang disebut tadi, adanya isteri yang kedua, ketiga ni jahat pula, kacau yang pertama dan sebagainya, makanya isteri ni yang kedua, ketiga ni kena dididik lagi lah oleh suami ni. Dididik lagi kan, jangan sampai mengganggu isteri yang pertama, jangan kata macam-macam, jangan meruntuhkan rumah tangga yang pertama, jangan. Sebab memang ada zaman sekarang ni sampai ke tahap dia suka pada suami orang ini, dia nak berkahwin dengan orang ini, akhirnya dia buat apa? Dia pergi sihir isteri yang pertama. Contoh, ada macam tu. Sampai menyebabkan isteri pertama jadi benci pada suami jadi benci pada isteri yang pertama, akhirnya berlaku perceraian. Dia nak macam tu. Jadi mana itu satu bentuk kezaliman lah. Satu bentuk kezaliman. Walau macam mana pun ini semuanya asas utama ialah pada suami dulu. Mana suamilah yang akan membimbing. Suami kena bersiap sedia untuk hadapi benda tu. Bila saja ada kata nak kahwin lebih dari satu, kena bersiap sedia menghadapi benda macam tu. Kena ada ilmu lah. Ada ilmu, kena ada iman, kena ada kepahaman, kena ada sifat adil, semua kena ada. Baru boleh handle semua. Begitu. Jadi zaman sekarang ni yang masuk media sosial ni, orang kata dah melanggar lah benda-benda macam tu. Nampaklah suami dayus. Bila biarkan isteri pertama dok maki isteri kedua, ketiga, yang ketiga ni balas balik. Suami takkan tengok saja. Bila tengok saja, masuk media sosial orang bukan tengok, maka suami tu dayus. Tu. Bila dayus, Nabi kata berdosa besar. Berat. Jadi pasal tu benda macam ni patutnya tak perlu berlaku lah. Tak perlu berlaku. Itu dia. Jadi maknanya kita kena ingat situlah, maknanya bila sampai tahap berlaku kezaliman lah, macam mana sekalipun, ini semuanya atas suami tersebut. Asas yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Okey. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak saya nak tanya soalan terakhir? Ya. Bukanlah terjadi pada saya, tapi daripada makcik tengok daripada apa yang berlaku lah. Ya. Makcik dah kat 60 tahun kan. Macam mana ya, kalau kata, yalah, isteri pertama, katalah dia dah kahwin sampai 3 lah, insyaAllah. Contoh. Dah kahwin sampai 3, nak kahwin yang keempat. Contohnya. Jadi, hasil perbincangan tu perlu dibuat bersama, pertama, perbincangan tu perlu dibuat pada semua isterinya juga ke? Satu. Yang kedua, katakan, situasi dia mungkin yang suami kurang ilmu, ataupun situasi yang kedua suami ada ilmu, maknanya ilmu muamalat ke apa ke, melakahat ke dan sebagainya, syariah ni semua dia tahu. Tetapi memandangkan bahawa kalau dia kahwin tu menyebabkan mungkin merosakkan rumah tangga isteri-isteri lain ataupun isteri yang pertama contoh, maka bolehkah seorang isteri itu menuntut di mahkamah lah? Maknanya adakah isteri ni dikira zalim, menghalang suaminya berkahwin? Mungkin dilihat pada zahirnya, pada awalnya, perempuan ini yang menjadi isteri baru ini mungkin baik pada dasarnya, tapi dia takut di kemudian hari. Kita tahu masa hadapan kan. Dia buat judgement macam itulah. Daripada ahli keluarga dia, mungkin dia dapat khabar berita ke, wallahualam, mungkin dia dah siasat ke. Jadi nak menghalang tu, dia ada menghalang suaminya untuk berkahwin lain. Bersungguh-sungguh, walaupun ada perbincangan, tetap isteri kata dia tak nak. Ataupun satu lagi, dia tak nak sebab dia memang tak nak berpoligami. Adakah dikira isteri tu, dia tak nak bermadu, adakah dikira isteri tu zalim juga, Ustaz? Macam mana? Baik, jadi para muslimin dan muslimat, sekiranya kita mengetahui
bakal isteri kedua ketiga itu orang yang jahat contoh. Jadi memang dia ada dah perbincangan suami dengan isteri, dan kita ni dapat mengetahui sebab kita kena ingat di antara perkara yang dibenarkan dalam kita untuk bercakap buruk pasal orang ni ialah ketika mana kita nak meminang orang sebagainya. Jadi kita nak tahu siapa yang bakal akan menjadi madu kita contoh. Jadi kita boleh siasat orang ni siapa, kan? Okey tak okey, nampak zahirnya nampak macam okey, tapi betul ke dia okey, kita siasat. Kita selidik, bila kita selidik dapati ada sebenarnya perempuan ni orang yang jahat contoh. Orang yang boleh merosakkan contoh sebagainya. Jadi kita cuba halang lah. Tapi halang itu dengan bukti yang ada. Bukti yang ada, saksi yang ada dan sebagainya. Kita sebutlah kepada suami tersebut. Tu dia. Dan sekiranya orang kata ada perkara-perkara tersebut, kita boleh mengadu pada Jabatan Agama Islam, boleh mengadu. Kita boleh mengadu lah. Sebab Jabatan Agama yang akan menentukan suami ni boleh tak boleh kahwin 2 ni atau 3. Bila ada bukti-bukti yang menyatakan demikian, maka mungkin benda tu akan dihalang lah, tak dibenarkan lah. Sebab takut kemudian-kemudian akan datang akan menjadi benda yang lebih besar, lebih bermasalah kepada rumah tangga tersebut. Jadi maknanya kalau ada bukti, kata ada saksi sebagainya, boleh diadukan kepada Jabatan Agama Islam. Yang pertama lah. Jadi yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi isteri memang tidak mau dimadukan. Jadi isteri dia kena tengok. Kalau dia tidak mau dimadukan, kenapa? Apa sebab? Tengok sebab kenapa suami tu nak kahwin lebih dari satu. Tengok juga. Tu dia. Sebab kadang-kadang tu ada suami yang perlu kahwin lebih dari satu. Ada. Mungkin kerana dari segi nafkahnya, maknanya isteri pertama tak mampu nak penuhkan sebagainya. Mungkin kerana tujuan untuk membantu orang lain. Mana mungkin nak membantu ibu tunggal dan sebagainya. Jadi mana tengok pada keadaan lah. Pada keadaan. Kalau kita tak setuju, ada sebab-sebab yang munasabah tak apa. Dan perkara yang sama juga boleh diadukan pada Jabatan Agama kalau kita tak setuju. Kita kata kenapa tak setuju? Suami saya kahwin lebih dari satu. Sebab suami saya ni miskin. Kerja pun tak ada. Saya yang tanggung. Contoh. Kalau macam tu boleh lah. Boleh dihalang. Boleh dihalang. Tak ada masalah. Boleh mengadu pada Jabatan Agama. Yang tu akan dihalang lah dia tu. InsyaAllah lah. Gitu. Tengok pada keadaan lah. Baik. Wallahu'alam. Baik. InsyaAllah. Okey. Sekarang tu lah cukup. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Baik. Kita tutup Ustaz. Ya. Nak buka soalan lagi ke? Tutup lah ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Asalnya macam-macam banyak yang kita dapat hari ni dengan doa semua. InsyaAllah. Apa yang saya boleh ambil kat sini, jika tidak kerana kurniaan dan rahmat Allah, maka pasti manusia ini akan sentiasa berdosa. Jadi kita bukan siapa-siapa tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita, urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah ni daripada subuh tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, sikit bahan kuliah Ustaz. Ya, boleh. Kuliah asal kita hari ni, siapa ingin bertahsin Al-Quran bersama dengan Al-Farid Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran pada pukul 5.15 petang. Dan kuliah maghrib kita hari ini Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda pada pukul 8 malam. Kita tidak ada kuliah Isyak hari ini. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Terima kasih kepada semua jemaah yang tidak henti-henti berinfak untuk tabung Gemenur Iman. Semoga dengan infak itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman ini dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nuqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.